Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Hafiz bin Ahmad Masad. Hari ini saya ingin menerangkan berkenaan pentaksiran dalam pembelajaran geografi, iaitu konsep ujian dan juga pembinaan item ujian. Saya akan menerangkan tentang konsep ujian, prinsip asas pembinaan ujian dan juga langkah am pembinaan item ujian. Pertama sekali, apa itu ujian? Ujian ini merujuk kepada instrumen ataupun alat untuk menguji sebahagian tingkah laku pelajar. Dalam pembelajaran geografi, item ujian yang lazim digunakan adalah ujian berbentuk objektif, ujian bertulis, pemerhatian dan juga sebagainya. Item ujian yang dibina perlulah mempunyai soalan-soalan yang dapat menguji tahap pengetahuan pelajar. Sekarang, kita akan masuk pula kepada prinsip-prinsip asas pembinaan ujian. Gronlund 1982 telah menyatakan bahawa terdapat 5 prinsip asas, iaitu yang pertama, mengukur semua objektif pembelajaran. Kedua, meliputi semua tahap pembelajaran. Ketiga, menggunakan bentuk ujian yang sesuai. Keempat, sah dan boleh dipercayai. Dan terakhir adalah boleh meningkatkan pelajaran. Kesemua prinsip ini saling berkaitan kerana item ujian yang dibina perlulah mempunyai soalan yang mengukur objektif pembelajaran, terutamanya meliputi tajuk yang diajarkan. Selain itu, item ujian tersebut juga perlu menguji tahap pembelajaran seperti tahap yang paling rendah, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, sehinggalah tahap yang paling tinggi, iaitu penilaian. Item ujian tersebut juga perlulah dibina mengikut jenis yang sesuai mengikut tahap pembelajaran mereka. Soalan-soalan yang terdapat dalam ujian tersebut juga perlulah dapat mengukur objektif yang telah ditetapkan supaya dapat memahami isi pelajaran yang terkandung dalam soalan-soalan yang telah disediakan. Hal ini supaya pelajar dapat menggunakan sebagai item ujian tersebut sebagai ulang kaji untuk memahami sesuatu tajuk pengajaran. Sekarang kita akan masuk pula pada langkah am pembinaan item ujian. Terdapat 5 langkah, iaitu penyediakan jadual penentuan ujian, iaitu JPU, menulis item ujian, menyemak item ujian, menilai item ujian dan juga membuat kajian rintis terhadap item ujian. Lagi langkah pertama, JPU perlu disediakan melalui 4 langkah, iaitu mengkaji sukatan pelajaran, menganalisis objektif pembelajaran, menentukan jenis soalan dan juga menentukan bilangan soalan. Penyediaan JPU mengikut langkah tersebut akan membuatkan pembinaan item ujian lebih teratur dan juga sistematik. Berikut merupakan contoh JPU bagi item ujian objektif geografi tingkatan 1. Selepas selesai langkah pertama, langkah kedua boleh dilakukan, iaitu dengan menulis item ujian. Guru boleh mula menulis item ujian seperti soalan aneka pilihan, soalan padanan, soalan esei dan juga sebagainya. Namun, item ujian ini perlu ditulis berdasarkan beberapa prinsip, iaitu seperti memberikan arahan yang ringkas dan juga mudah difahami oleh pelajar. Bagi langkah ketiga dan keempat, tujuannya adalah sama bagi keduanya. Namun, langkah 3 memerlukan guru yang membuat item ujian tersebut menyemaknya, manakala langkah 4 memerlukan pakar mata pelajaran untuk menilai item ujian tersebut. Tujuan kedua-kedua langkah tersebut adalah soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. Lagi langkah terakhir, ianya merupakan kajian awal terhadap item ujian yang dibina sama ada bersesuaian dan juga setara dengan tahap pengetahuan golongan pelajar yang disasarkan. Langkah ini juga dilakukan atas tujuan yang sama, iaitu seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Secara kesimpulannya, pembinaan item ujian ini memerlukan jadual penentuan ujian ataupun JPU kerana ianya merupakan satu elemen yang sangat penting. Hal ini demikian kerana JPU akan memastikan item ujian yang dibina teratur dan juga bersistematik mengikut apa yang dirancang oleh guru. Setakat itu saja penerangan daripada saya. Terima kasih.